Jelas suara jelas, video pun jelas Jelas kedua-duanya Buya. Ya. Janggut Buya nampak jelas? Nampak Buya, jelas. Saja mesti. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makanal mubarak alladzi tatanazzal 'alaihi rahmah wal barakah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majlis kita, dan kita bersyukur sangat kepada Allah kerana mempermudahkan kita walaupun tidak dapat bertemu secara bersemuka. Maka inilah yang dipanggilkan kemajuan yang dimanfaatkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini banyak media massa digunakan untuk benda-benda yang tidak baik dan mungkar, maka mudah-mudahan kelompok-kelompok di antaranya kita insya-Allah mudah-mudahan yang melakukan kebaikan dengan media tapi dengan sebab kami ni ya Allah, Engkau ampunkanlah yang lain-lain itu ya Allah, dan berilah bimbinglah mereka yang dalam keadaan leka dengan media sosial, dalam keadaan mereka itu melakukan benda yang sia-sia ya Allah. Dengan apa yang kami buat ni ya Allah, permudahkan mereka ya Allah. Ini orang panggil tanda mahabbah dan kasih kita kepada sesama Muslim. Kita bukan redha dengan kebenaran mereka, kita tidak redha dengan perkara yang tidak baik mereka lakukan, tapi disebabkan kasih sebagaimana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah guru-guru Buya sentiasa meniatkan, dan begitu jugalah Buya meniatkan selalu. Walaupun Buya tegur dengan tegas dan sebagainya, tapi hakikatnya dalam hati itu para guru semua nakkan kebaikan. Sehinggalah Allah memalingkan sendiri daripada hati orang-orang yang soleh, dan Allah memalingkan seseorang itu daripada hati orang-orang yang dekat dengan Allah. Salah satunya apabila dia tetap menumpukan diri dia kepada keseronokan dunia dan harta dunia semata-mata. Kerana itu Allah berpesan dalam surah Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kau memalingkan mata engkau atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ayat mula-mula dia tu dalam surah Kahfi tu? Dekat wala ta'du 'aina tu, maknanya supaya kita bersama dengan orang yang mengingat Allah siang dan malam. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa ingat? Dalam surah Kahfi.
الذين يدعون ربهم Allah Subhanahu wa taala, siapa ingat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma dengar suara yang bercakap tadi tak dengar siapa? wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun nafsu tak seronok daripada sudut nafsu syahwat kita, tapi bersabarlah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama siapa? Orang-orang yang sentiasa menyeru Tuhannya, berdoa dan bermunajat pada Tuhannya siang dan malam. Khauf bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, yang mana mereka siang dan petang, pagi dan petang sentiasa nakkan Allah Subhanahu wa taala, nakkan redha Allah, nakkan rahmat Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan kau memalingkan mata kau, iaitu diri kau, daripadanya. Kalau kita buat begitu, maka na'udzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu pada muka surat 98, buku Jawi, kitab Hidayatus Salikin, pada kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Fambani dalam menterjemahkan dan mentaklikkan kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Ini kita dah dekat maghrib, bagi yang digalakkan kita bahawa kita pergi ke masjid itu sebelum masuk maghrib. Maksudnya sebelum terbenam matahari. Nak menunjukkan kesungguhan kita dalam bersedia menunggu masuknya. Serta masyghul engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar. Sebelum tu kita bertasbih, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, ataupun subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istighfar, astaghfirullahal azim, paling kurangnya astaghfirullah, kerana kelebihan atau fadilat waktu itu sama seperti kelebihan waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari, kerana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Kalau kita lihat Allahumma salli ala sayyidina tapi kalau ikut yang sebenar yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Samad, kita tengok pada ayat iaitu surah Taha, ayat 130. Surah Taha ayat 130. Siapa ada tafsir, buka sekarang surah Taha. Sebab kalau surah Qaf mungkin ayat tu kena, tapi kalau tengok ayat sebelumnya dengan ayat selepasnya, sebab ayat tu agak panjang, ya. Maka kalau kita tengok
Yang mana Allah berfirman wasabbih. Tengok dalam surah Taha. Ayat 30. Sebab kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia menumpu kepada ayat yang ke-130 surah Taha. Kalau kita tengok Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ayat 39 sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Samad Palembani, yang mana ayat itu terus seketul saja, iaitu ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Betul tidak? Dalam surah Qaf ayat 39. Wa minal laili fasabbih wa adbar sujud. Kalau ayat sebelum walaqad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Tak ada masalah. Kedua-duanya boleh dipakai. Tidak ada masalah. Cuma kalau betul dalam menterjemah Bidayatul Hidayah, maka Al-Imam Al-Ghazali dia menggunakan ayat pada surah Taha. Surah Taha ayat 130. Sebab dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bersesuaian dengan sebab turun ayat ni. Kelebihan bila kita ni bertasbih khususnya dan beristighfar sebelum terbit matahari dan ma'thur diambil dari riwayat-riwayat yang ada daripada para sahabat. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kalau tafsir bil ra'yi iaitu takwil daripada ulama itu. Maka kita dalam tafsir dengan pandangan, dengan ijtihad, maka kita kena lihat. Maka kan itu Buya pilih tafsir Sya'rawi sebab Imam Sya'rawi ulama yang mana zaman antara ulama yang sangat yang diiktiraf oleh ulama-ulama dunia. Ni Syekh Al-Imam Sya'rawi. Maka pandangan dia kita yakin dan kita nampak, bukan kita ambil macam tu saja. Bila kita tengok pandangan dia, kita kaji dalam tafsir-tafsir yang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Kadang-kadang dia diberikan kelebihan Allah mentakwil ayat itu sesuai dengan zaman kita sekarang. Ala kulli hal, kerana itu para ulama di Azhar mensyorkan dua tafsir di akhir ni, di zaman kita ini, iaitu satu tafsir Tahrir wa Tanwir li Imam Ibn Ashur, dan yang keduanya tafsir Al-Imam Sya'rawi. Khair insya-Allah. Ala kulli hal, kalau kita tengok Nabi SAW dalam dia permulaan, dalam dia berdakwah kepada puak-puak Yahudi. Puak-puak Yahudi ni memang keras. Kita pun mengaji tafsir sebelum ni, memang payah nak terima. Sedangkan mereka tu dah ada bukti bahawa Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW disebut di dalam kitab Taurat. Disebut juga di dalam kitab Injil. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya, 25 Nabi Rasul sebelumnya, daripada 1 sampai 24, semuanya daripada kalangan Bani Israel. Cuma Nabi Muhammad SAW, Allah lahirkan dia di kalangan orang-orang Arab. Jadi dia orang tak boleh nak terima bangsa lain. Sombongnya mereka. Padahal disebut nama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan sifat-sifat.
disebutkan tanda-tanda kenabian. Jadi Nabi SAW usaha, terus usaha. Sampai kadang-kadang berlaku peperangan dan sebagainya. Maka Nabi, ada ketika Nabi itu merasa sedih dan tertekan. Nabi SAW dia rasa sedih, rasa tertekan dan dia rasa agak stres. Bahasa kita stres. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala pujuk Nabi. Allah tenangkan Nabi SAW dengan ayat surah Taha. Dan Allah beritahu satu benda yang boleh daripada penipuan. Kalau dalam tafsir kata minat takdzib wal iftira wal istihza, dengan ejekan-ejekan, dengan pendustaan-pendustaan, dengan kutukan-kutukan, dengan fitnah-fitnah kepada engkau wahai Muhammad, sabar. Allah pesan fasbir ala ma yaqulun. Kemudian Allah beritahu untuk supaya dia tidak tertekan dan dia tenang dan dia boleh berjalan dengan baik dan terus berdakwah dan bersungguh dalam menyampaikan dakwah. Menyampaikan perkara yang benar. Maka Allah menyebutkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tapi memang Buya rasa dalam kitab Syekh Abdul Samad Falamani ambil surah Qaf wa qabla al-ghurub. Tapi dalam surah Taha disebut wa qabla ghurubiha, iaitu wa min ana'il layl fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Yang mana dekat sini kalau kita tengok tafsiran dia, oleh itu bersabar engkau wahai Muhammad akan apa yang mereka katakan, iaitu daripada pendustaan kepada engkau sebelum terbenam. Kemudian Allah kata lagi, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah kemudiannya ada yang mengatakan maksudnya ada ketika di waktu malam dan ada ketika di waktu siang. Ala kulli hal, kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu maksud dia di situ ditumpukan iaitu pada selepas subuh sebelum syuruk dan juga selepas asar, sudah semayang asar apa sebagainya, iaitu qubailal maghrib, ketika awan ni dah kuning-kuning nak masuk maghrib. Mungkin kalau Buya kalau di Hadramaut iaitu 30 minit sebelum masuk maghrib kita dah duduk atas tikar sejadah. Berzikir pada Allah. Biasanya kami baca wirid, kadang wirid latif. Kemudiannya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasalah wirid latif, kemudian baca wirid Syekh Abu Bakar Sakran. Bacalah apa-apa. Dan kebanyakannya adalah banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka kita baca kelebihan dia tu dalam hadis Nabi SAW. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri ketenangan kepada Rasulullah. Hilangkan rasa resah dan dia rasa gembira. Walau itu tafsir dia. Kalau kita tengok. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kalau kita buat yang selepas subuh tu
kita istiqamah dan sebelum maghrib. Kalau tumpuan dekat kita tengah baca sekarang ni sebelum maghrib. Maka disebutkan wabihi kataballahu liqulubis salihin. Kalau antum nak tahu setakat mana iman antum, kesalehan antum, kesejahteraan antum dalam menerima Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihat adakah ringan antum untuk beribadah setengah jam paling kurang sebelum maghrib. Tengok, ada rasa berat. Maka disebutkan tasbih itu juga yajlibul khairat wa yutradu lil ahzan. Orang yang mengamalkan sebelum maghrib ini dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya, paling kurang pun antum duduk tu baca subhanallah, 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 subhanallah. Maka dia akan mendatang, orang panggil menghadirkan kebaikan yang banyak pada antum. Kebaikan di dunia ni antum dapat banyak. Kebaikan yang Allah pandang ianya baik. Kebaikan dari sudut harta yang bersih, harta yang barakah, waktu yang barakah, anak yang barakah, isteri yang barakah, Allah akan datang. Pekerjaan yang sedih itu akan hilang. Rasa sedih dengan dunia ni. Sedih dengan keadaan kita sekarang. Sekarang ni macam-macam kadang orang sedih. Ada yang keadaan orang susah. Orang derma-derma barang apa sebagainya. Berebut-rebut. Dalam keadaan sekarang ni hati-hati. Kita ni pelik kadang. Buya ni tak sokong apa. Tapi jadi hamba Allah yang hati dia baik. Kadang sebelum macam-macam lah. Kita buat ni, manusia tak puas semua. Contoh macam kerajaan sekarang ni buat macam-macam ni pun tengah berusaha. Oh, macam-macam komen. Macam seolah-olah kita yakin kalau kerajaan lain tu pasti boleh buat bagus. Kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mustahil lah. Benda tu orang panggil buat, mungkin boleh buat bagus, mungkin boleh buat tak bagus. Sekarang ni jangan duk menunding-nunding jari sangat. Kalau mereka tidak amanah, pemimpin-pemimpin kerajaan tu, ya Allah itu. Maka mereka akan tanggung. Kita berikan pandangan dengan hati yang bersih. Dan kita, jangan kita terlampau, kita tak tahu keadaan sebenar. Jadi tak habis-habis. Kita pun serabut tengok. Kenapa pemimpin-pemimpin kita ni patutnya sama-sama menyokong ketika ini. Sama ada pembangkang ke kerajaan ke. Tak kira lah. Dan duit pun mudah-mudahan Allah pemudahkan. Walaupun hakikatnya Buya sendiri dah mati banyak benda. Contohnya macam sembahyang di masjid-masjid. Ada reason mereka. Buya hormati pandangan para ulama yang mengatakan tak perlu masjid dan sebagainya. Walaupun Buya bagi Buya, hati Buya sendiri bersama guru-guru Buya juga, bahawa itulah tempat sebenar doa. Memang kita sakit hati, tapi kalau kita memaki hamba, kata macam-macam, apa yang selesai? Kita tak ada kuasa, apa yang selesai? Baik kita tumpukan pengampunan Allah kepada diri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, yang mana kita boleh buat. Ulurkan bantuan yang mana termampu kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab masalah dia berlaku kita di zaman yang orang jujur ni tak ramai. Baik di pihak atasan atau di pihak bawah. Rakyat pun kadang banyak tak jujur. Kadang ambil barang-barang pun ambil untuk dia je. Semua dia ambil. Dia bawa satu kereta, semua dia. Seorang-seorang turun ambil barang yang diletak untuk.
Lain kali orang lain tak dapat. Sebenarnya banyak orang tak jujur dan banyak orang penting di sini. Buat apa kita tambah dosa dengan mulut kita duk cakap benda-benda yang tidak jelas, tak tahu duduk perkara. Boleh faham tidak ni? Baik kita tumpukan ni. Dengan kita bertasbih. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kebaikan, akan hilangkan kesedihan. Wa bihi tuqtal hawaij. Maka dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata kita beramal sebelum maghrib itu Allah mengkabulkan hajat. Hajat-hajat yang kita minta Allah kabul. Dia yakin dan Buya kalau Buya, orang tanya, hajat apa Ustaz nak letak? Buya kata, ya Allah, minta Allah ampunkan dosa, matikan husnul khatimah, bangkit dengan Sayyidina Muhammad. Itu utama sekali. Tak payah sibuk sangat dengan benda lain. Tapi bukanlah orang yang minta benda lain tu tak baik. Dia bagus, dia minta kat Allah, bukan minta kat manusia. Cuma bagi Buya, yang itu kalau selesai semua. Buat apa dengan harta yang banyak tapi akhirnya dicampak dalam neraka? Na'udzubillah. Buat apa dengan kedudukan atau kejayaan cemerlang di universiti dan sebagainya tapi berakhir dengan su'ul khatimah? Na'udzubillah. Maka minta kepala dia itu dulu. Allah permudahkan kebaikan, Allah matikan husnul khatimah, bangkit. Allah ampunkan dosa-dosa, bangkit hari kiamat. Minta Allah ampun dosa. Minta Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam husnul khatimah. Minta Allah bangkitkan kita bersama Sayyidina Muhammad. Betul tidak? Duit akan pergi habis. Antum nak simpan-simpan duit. Ibu Allah bagi macam ni, suruh duit. Ada. Nak buat magic pun susah dah. Nak keluar duit sendiri daripada poket mana boleh. Ni hati ni. Duit sikit ke duit banyak ke, hati ni kalau dengan Allah. Baik. Apa lagi yang Allah SWT bagi? Yang Buya ada kumpulkan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nak baca semua hadis tu banyak. Jadi Buya datangkan. Maka antaranya lagi wa ta'til arzaq, iaitu datang rezeki. Murah rezeki. Murah rezeki kita insya-Allah. Rezeki yang dipanggil dari Rasulullah SAW. Aku Buya cukup suka. Walaupun ada Cina yang duduk sini. Tapi tak banyaklah, 20%. Tapi Masya Allah. Mengingatkan orang-orang semua. Kalau subuh tu, pukul 5 tu dia dah start baca Quran. Walaupun radio yang baca. Tak macam asal patutnya orang yang baca. Tak apalah khair. Maknanya sentiasa standby. Boleh? Buya syorkan pening-pening, tak payah banyak-banyak serabut kepala. Sebelum maghrib, duduk atas tikar sejadah. Tak payah tanya Buya dalam kitab Sulasah ke apa-apa ni, dengar Buya cakap. Baca yang itu sudah. Kalau nak tambah Buya latif. Iaitu setengah jam sebelum maghrib, zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ambil tasbih ni, putarkan, duduk atas tikar sejadah atau duduk atas cushion pun tak ada masalah. Menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat ke, jangan jadikan benda tu jadi serabut kita. Yang penting baca. Cuma jangan baca dalam tempat yang Allah tak suka, dalam bilik air. Tak apa, duduk menghadap kiblat ke tak payah tanya ustaz, kalau tak menghadap tak apa ke, macam tak ada adab ke apa. Khair.
Bila orang mengaji dia kena faham kiblat, menghadap kiblat itu ketika kita solat. Kiblat doa iaitu ke langit. Buya, buya lah. Diri buya sendiri, kita apa buya tarbiyah diri buya sendiri, buya tidaklah duduk cushion yang menghadap TV untuk berzikir sebab kita macam bercampur-campur. Maknanya zikir dekat situ, tengok TV kat situ. Jadi buya khaskan satu tempat yang mana memang situ tempat zikir saja. Kalau cushion, kalau duduk buya cushion pun, buya akan menghadapkan kepada tempat yang bukan buya tengok TV. Biasanya ke arah kiblat lah kalau boleh buat. Tapi bukan mesti. Tak salah pun siapa yang tak menghadap ke kiblat. Sambil memasak, sambil mengemah pun tak ada masalah. Baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Kalau nak tambah wirid yang lain, maka bacalah wirid latif. Dan kalau ada masa juga takut bosan dan sebagainya, bacalah Al-Quran. Setengah jam aja. Berapa banyak setengah jam? Betul tidak? Maghrib pukul berapa? Kalau apa ni maghrib pukul berapa? 7.20. 7.20 lebih je tu kan? 7.30. Dah 7.30 ya sekarang kan? Lebih kurang lah tu. Antara 7.20 ke 7.30. Sebab kat sini 7.19 kalau Melaka. Jadi setengah jam sebelum. Maknanya pukul 7 ataupun pukul 6.50. Dah lah. Jangan duk tengok TV lagi. Ini duk tengok TV lagi. Duk melepah lagi. Duk ngopi lagi. Duk ngeteh lagi. Duduk atas tiga saja. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Baik. Kemudiannya apa lagi? Allah murah rezeki lagi. Dan kita kena faham wasiat ni tentang tasbih dan istighfar ni. Sulaiman dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh lepas ni itu antaranya lah ya. Banyak sebenarnya. Dan itu disebutkan para ulama. Para ulama menyebutkan apa dia? Dalam bab tasbih ni, subhanallah ni atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim ni. Dan istighfar ni pada waktu ni disebutkan para ulama menyebutkan man alhamahu Allahu tasbih, sesiapa yang Allah ilhamkan bagi dia untuk dia bertasbih, maknanya tiba-tiba dia dapat benda tu. Maknanya Allah mudahkan dia untuk bertasbih sebelum tenggelam matahari dan juga selepas naik matahari, sebelum gelincir, sebelum syuruk, selepas subuh, sebelum syuruk. Yang ketumpuan kita sekarang ni kita tengah baca sebelum terbenam matahari. Allah bagi dia ilham, maknanya mempermudahkan dia. Dan qabla syuruqi syams wa qabla al-ghurub, dua-dua tu faghaliban para ulama kata dasarkan fahaman mereka pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, faghaliban ma yaj'alu Allah min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kebanyakannya pengalaman para ulama daripada zamannya Rasulullah SAW sampailah ke zaman Al-Imam At-Tabari, sampailah ke zaman Al-Imam, sampai para ulama kita yang sekarang ini mutaakhir ni. Biasanya orang yang Allah permudahkan istiqamah pada keadaan itu, Allah akan memberikan semua permasalahan di
Dan Buya meyakinkan bagi antum yang mengaji ni dengan ni, Buya sendiri pun meyakinkan bahawa memang begitu. Allah akan menjadikan semuanya ada jalan penyelesaian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang memang kita tidak sangka. Ingat kawan-kawan Buya dulu, macam Buya cerita dulu, mengaji dekat Hadramaut. Tak ada duit, tapi ada rezeki. Habib Omar tu, masa mula-mula buka sekolah, 10 orang. Makan pun berkongsi dengan keluarga dia. Tapi berkat kesabaran dia, terus beramal dia, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan. Dan sekarang rezeki luar biasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan jangan stick pada situ. Jangan alihkan niat kita, oh, kena ni buat ni supaya Allah pemudahkan hidup dunia. Dah, dunia ni sementara. Dunia ni tahun, 70 tahun. Sakat tu lah. Kita tak berapa tahun. Itu tak tolak lagi. Waktu buang masa tengok TV tu. Itu tak tolak lagi. Masa duk yang Allah pandang itulah umur kita. Yang Allah pandang ianya baik dan tempat limpahan rahmat Allah, waktu yang diisi dengan sesuatu yang Allah suka dan Allah redha. Itu umur sebenar gitu. Silap-silap tu antum kena tengok tak berapa tahun gitu, 2-3 tahun ke? 5 tahun ke? 10 tahun. Yang bermanfaat sepanjang 60 tahun. Kan itu, kalau kita boleh, Allah mudah-mudahan, amin, amin, Allah pemudahkan kita, macam beramal kita selepas subuh, selepas zuhur, selepas asar, selepas maghrib, selepas isyak, itu pun kita dapat syukur sangat. Walaupun kita nak lebih, kita buat, tapi kalau Allah dah bagi yang itu, alhamdulillah, buat peringkat demi peringkat. Yang ini, baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Lepas tu bila berdoa tu bercakap dengan Allah bahasa Melayu pun tak apa. Tak ada masalah. Jangan rasa Allah tak dengar, macam tak berapa nak makbul. Yang tak tahan tu tak berapa nak makbul tu. Tak berapa nak makbul. Mana kita tahu? Minta ya Allah. Jangan niat nak belagak ke apa. Kadang pergi, kadang sanggup tak apa dia baca. Dia tahu jemaah tak tahu. Rasulullah kata wal fa'adang fasiru, wal fa'adang fasiru, tumpuk-tumpuk tai unta. Yang macam tu, siapa tu cakap tu? Apa-apa tu. Mana? Kadang dia pun tak faham apa dia baca. Buat apa? Baik cakap bahasa Melayu je. Alamak, Ustaz, kalau cakap bahasa Melayu nanti nampak macam teruk sangat. Buya sendiri pun dah baca bahasa Melayu. Betul tidak? Apa yang nak malu? Yang penting Allah dengar. Allah tahu semua bahasa. Kerana itu Buya teringat abang Buya yang pekak dengan bisu. Baru ni ditelefon. Video call. Dia kata rindu tak dapat nak jumpa. Tak boleh nak keluar rumah. Dia sampai video call mak Buya semalam. Nenek Umi. Dia kata, dia minta, dia tunjuk bahasa isyarat. Dia kata, mak, ulur tangan dekat skrin. Abang Buya yang pekak dengan bisu, ulur tangan kat skrin. Dicium dekat skrin tu. Rindu. Rajin membersih. Jadi dia tak dapat nak datang.
Punya rajin dia, sampah-sampah tu orang selalu daripada rumah keluar letak kat depan. Dah, dia tak nak letak kat depan sebab monyet datang habis hancur semua buang sampah. Jadi dia ambil sampah tu, dia bawa dan kereta dia hulur tangan kat luar, dia tu tak dengar tu, tak melihat. Tak dengar dan tak boleh bercakap. Bawa kereta tak hulur macam tu je. Sampai kat tempat jauh dia letak dekat tempat yang besar. Jadi dia pun begitu. Rindu, dia pun telefon. Jadi nak beritahu berbalik pada apa yang Buya sebutkan tadi tu, memang keadaan kita sekarang ini, Buya cerita apa tadi tu yang boleh pergi kat situ tu, Buya terlupa. Tak apalah tu. Ala kulli hal, waktu tu dah. Jadi kalau boleh baca tu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang Buya nak cakap pasal abang Buya tadi tu yang tak dengar dia kata berdoa tadi. Dia pernah tanya Buya, dia ni tak boleh cakap, tak boleh ni, macam mana nak berdoa? Jadi Buya kata buat bahasa isyarat. Tak apa. Dia kata Allah faham. Ya Allah. Dia rasa macam takut tak puas hati, Allah dengar ke dia cakap, dia tahu Allah faham, tapi dia kata kekurangan dia tu adakah menyebabkan doa tapi kalau kita nak buat untuk manusia je semua apa? Jangan. Kalau kita kaya, tak payah cover-cover. Biar orang tahu kita kaya. Kita miskin, biar orang tahu kita miskin. Maknanya kalau orang tahu, bukan suruh beritahu saya miskin, tak lah. Bukan. Tapi maknanya kalau orang tahu apa jadi, be yourself, jadi diri. Orang datang rumah kita, datang rumah, tengok apa ni rumah kita buruk apa semua, tak apa. Dah rumah kita. Jangan pergi sewa homestay pula. Ni rumah saya, pelakon pula. Ni rumah saya. Nak kenapa? Menjadi orang jujur. Nah. Jadi diri sendirilah. Lepas tu improvekan. Supaya lembut dengan anak isteri, kemudiannya lembut dengan luar. Nampak tak? Tegas lah, maksudnya tegas. Bukanlah teruk maksudnya macam mana kan. Tak apa. Jadi yang penting kita tahu diri kita. Kalau selagi mana kita tak sedar diri kita dan kita masih mengcover-cover depan makhluk dengan kekurangan diri kita, tak disuruh kita tunjuk kekurangan diri kita. Tapi kalaulah orang tahu dan sebagainya, khair insya-Allah. Ya Allah, minta Allah selalu tutup aib kita. Dalam masa yang sama, improvekan. Tapi jadi diri kita yang sebenar. Jadi diri kita yang sebenar. Baik. Mana tadi? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Artinya, ucap olehmu tasbih dengan memuji Tuhan dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Boleh ya? Kalau boleh lepas ni, cuba buat. Kalau lepas subuh tu, macam malam-malam yang biasa buat tu, teruskan. Kemudiannya, sebelum tenggelam matahari tu yang jarang buat. Tahu-tahu dah azan ni maghrib. Betul tidak? Kecuali orang-orang yang puasa. Ni sekarang ni ada yang puasa kan? Nak korban ni kan? Puasa semalam Nenek Umi, Buya hantar makanan kan Nenek Umi apa sebagainya. Puasa sebab apa ni? Masing-masing apa jadi insya-Allah korban tu jangan berat-berat. Tapi kalau boleh buat alhamdulillah bagus. Masa tu biasa kalau orang puasa kan dia duduk atas meja tu sebelum duduk tu baca
baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Antum kalau antum masih rasa masa tu berjalan lambat, bila bertasbih tu rasa macam lambat sangat habis, hati nak cepat habis tapi lambat habis, maknanya masih lagi hati tu tapi biasanya kalau orang lazat ni, bila dia baca tu tahu dah habis dah waktu, rasa macam Allah sayangnya, ingat nak lebih, padahal dia dah banyak dah baca. Dah, baik. Dan baca olehmu dahulu masuk matahari itu surah Asy-Syamsu wad-Duhaha wal-laili idza yaghsha dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah masuk matahari itu padahal engkau sentiasa di dalam mengucap istighfar. Paling kurang istighfar astagfirullah. Baca surah-surah yang disyorkan itu. Iaitu surah Wasy-Syamsi wad-Duhaha, baca wal-laili idza yaghsha, pendek-pendek semua. Baca, kemudiannya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau Buya nak terangkan pula satu-satu tu panjang pula nanti. Baik. Nampak dah tu? Cuba amalkan lepas ni. Tak banyak kan? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau campur wirid latif tu, banyaklah sikit. Tapi apalah. Paling kurang pun baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Kemudiannya, kan? Subhanallah bihamdihi. Biasa kalau Buya baca, sekali dengan istighfar lah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Subhanallah bihamdihi azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Setakat ni Amidi video okey tak? Okey Buya. Okay. Ke blur macam itu? Ada blur sesekali. Still janggut tu yang nampak Masih nampak. Betul ya. Saja musik. Sebab janggut tu hitam, jadi lagi nampak lah. Baik. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Buat macam tu je. Itu. Paling kurang itu. Nak tambah sebagaimana Imam Ghazali cadangkan tu. Baca Wasy-Syamsi wad-Duhaha. Kemudiannya wal-laili idza yaghsha. Kemudiannya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Allah, sikitnya masa. Tambah yang tu. Nak tambah lagi? Baca wirid latif. Dah. Paling kurang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Masya-Allah, insya-Allah makbul hajat dunia dan akhirat. Insya-Allah kita minta Allah matikan kita husnul khatimah, bangkit yaumul qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang kita dalam kubur menunggu masa menziarah orang soleh yang di alam barzakh. Allahu akbar. Khair insya-Allah. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan kita dapat yang itu. Kalau dapat yang itu insya-Allah. Rasa tak sabar pula. Untuk duduk dalam tu, tenang kita menunggu hari untuk dimasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kubur itu, dalam hadis yang sahih, orang-orang kubur yang beriman akan dijadikan sejauh mata memandang dan luas dan penuh dengan kebun-kebun. Alam barzah tidak mustahil benda itu. Kalau di alam dunia kita tengok sempit lah. 7 kaki dalam, 3 kaki lebar. Sabar sikit ya. Buat amal. Jangan lemah-lemah semangat. Ya. Teruskan. Biar minta sungguh pada diri Buya dan antum semua. Ini uhibbukum fillah. Biar kasih antum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat macam ni insya-Allah. Antum dalam kubur nanti Allah pemudahkan. InsyaAllah. Amin. Baik. Ustaz. Istighfar. Kita ni banyak dosa. Kadang tak tahu dosa kita yang mana. Kan? Kadang tak perasan. Baik. Kemudiannya
Rasulullah SAW antara isteri yang sangat bijaksana. Ummu Salamah. Umur dia tua dah Nabi kahwin dengan dia. Umur dia tua dah Ummu Salamah ni. Nabi kahwin dengan dia, tak silap umur dia dalam 50, 60. Nabi masa tu kahwin dengan dia. Tua dah. Jadi yang tua-tua jangan putus asa. Ada rezeki insya-Allah. Tak ada masalah. Cuma orang perempuan ni bila suami dia meninggal, dia kahwin lagi, dia akan bangkit dengan suami yang paling soleh. Akhir insya-Allah. Tak payah serabut itu. Jangan fikir fikiran dunia untuk akhirat. Ada orang tanya nanti kat akhirat tak sejenis ke ustaz? Suami kita dikelilingi bidadari macam tu. Kita yang duduk jongok, tengok dia tak geram. Sana tak ada. Sana tak ada perasaan tu. Engkau pun tak habis-habis duk tengok nikmat Allah bagi pada kita. Jangan risau. Maknanya dekat sana apa yang perempuan suka dia dapat, apa yang lelaki suka dia dapat. Allah Subhanahu Wa Taala tak letakkan dalam perasaan hasad, dengki, cemburu. Jangan fikir benda dunia ni untuk kat sana. Dah. Baik. Yang penting kat sana tak ada sedih, tak ada serabut, tak ada resap. Best saja. Serabut. Kita sekarang ni serabut. Macam-macam serabut. Rumah duduk rumah bocor, serabut lagi. Tiba keluar air menceceh, jalan serabut kepala. Mana? Kereta tiba-tiba nak bagi rosak sampai ke Kelantan atau kereta rosak lagi. Kan serabut juga kepala. Jangan serabut. Saja musik tu apa ni Akhir Hamidi tak tu dia yang penting usaha tiba rosak juga macam mana. Mana? Jadi khair insya-Allah. Buya pun pernah lalui dulu. Buya pernah Pajero tu. So. Jadi Buya kata Ustaz Nazmi kita pergi satu kereta je. Dia tengok kereta Buya besar. Kereta second. Dia kata apa dia? Alah kat dalam tu. Alternator, apa benda tak? Buya tak tahu. Tercabut. Ni ada orang kebetulan daripada Johor nak pergi ke Selangor. Naik dengan dia orang. Lepas tapi pergi ceramah dulu. Pergi ceramah. Bukan. Masa pergi tu tak ada apa masalah, alhamdulillah. Habis ceramah on the way balik. On the way balik tu. Tahu-tahu kereta tu dah tak boleh gerak. Macam mana? Balik daripada Taman Ula. Dia ceramah di Taman Ula. Masa tu dengan Ustaz ni. Pergi ke Taman Ula. Taman Ula Perlis. Program istana masa tu. Jadi dijemputkan Buya ceramah dekat Taman Ula. Tapi bukan untuk Ula. Untuk orang ramai lah. Dia dekat taman tu. Sultan punya program. Habis tu apa semua, bawa balik. Sampai kat tapak, kereta berpusing. Hujan turun, kereta berpusing. 6 kali pusing. Berpusing kereta. Buya dah mengucap dah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ni kata, dia asyik dengar Buya mengucap. Yelah buat macam mana kalau nak mati dah? Mengucap je lah. Berpusing-pusing lain-lain kali berhenti tengah jalan. Nasib baik tak ada lori yang datang. Apa sebagainya. Dah tersadai kereta tu. Tersadai dekat tapak. Dekat bengkel mana Buya pun dah tak ingat dah. Ada. Lain-lain kali tidur kat hotel. Kat motel, bukan hotel, motel. Tidur 2 hari. Lepas tu balik. Rosak lagi, balik rosak. Lepas daripada tu, ya Allah. Buya kata, ya Allah, pemudahkan aku, ya Allah. Aku nak berdakwah, aku nak beribadah. Pemudahkan aku, ya Allah. Lepas ni kalau dapat kenderaan, janganlah asyik rosak. Alhamdulillah. Lepas tu Allah pemudahkan. Kereta Buya, baru je kalau Buya beli. Allah pemudahkan, Alhamdulillah. Allah pemudahkan. Sampai sekarang ni. Allah pemudahkan. Alhamdulillah lah. Tak serabut. Hutang pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi doakan terus ya. Apa ni Akhir Hamidi jangan rasa bersalah pula. Maksudnya khair insya-Allah. Akhir Hamidi ni Allah pemudah banyak juga dia. Rumah dia pun duduk pun tak bayar apa-apa. Subhanallah. Masing-masing Allah Subhanahu taala pemudah insya-Allah. Cuma nak beritahu, percayalah. Yang penting kalau kita susah pun, tapi susah kita tu Allah suka nak naikkan darjat. Tak apalah susah pun sampai bila-bila. Kalau senang tu sebab Allah naik darjat, alhamdulillah. Tapi kalau senang untuk Allah kerana tak suka kita, ataupun kita susah sebab Allah tak suka kita, yang tu parah tu. Jadi jangan serabut ni. Ya khair insya-Allah. Allah nak naikkan darjat. Dah.
Ummu Salamah radhiyallahu anha, tu nak kata Ummu Salamah ni isteri Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka 'inda wa aswati du'atik, dan ketika mana ada hadirnya waktu solat untuk menyembahmu ya Allah, wa aswati du'atik, dan di sisi suara-suara penyeru-penyeru ke arah engkau ya Allah, iaitu azan tadi, an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah, untuk aku kurniakan kepada Nabi Muhammad itu wasilah dan kelebihan, perantaraan dan kelebihan, wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, dan kemuliaan darjat yang tinggi yang diangkat olehmu ya Allah, wa ba'athul Mahmud alladhi wa'adta, dan utuskanlah, berikanlah kepada Nabi Muhammad iaitu kedudukan yang terpuji, alladhi wa'adta, yang telah kau janjikan untuk dia, ya arhamar rahimin. Ini orang panggil gabung sekali lah, banyak riwayat, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang apa ni, doa sebelum azan ni, doa selepas azan ni. Kalau kat sini ni ditumpu pada doa maghrib lah. Kan itu maksud waktu maghrib, azan maghrib. Ada tambahan daripada Ummu Salamah, daripada hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, minta pada Allah, kalau azan maghrib tu, Allahumma inni, tambahan dia, Allahumma inni as'aluka 'inda ikbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatika wa aswati du'atik. Tambah ke situ. Boleh? Tak banyak pun. Baca doa ni ya. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis Nabi SAW. Ni Bu ya. Contoh-contoh hadis Rasul. Tidak. Sesiapa yang membaca ketika mana dengar seruan azan, maknanya dah habis azan tu, dia baca. Dia baca apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام حلت له, kata Rasulullah apa dia? حلت له شفاعتي يوم القيامة. Dalam riwayat ni dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat yang lain, halat tu diubah dengan wajabat. Wajabat dalam kitab apa ni, Bulughul Maram, wajabat lahu syafa'at. Siapa baca doa lepas azan dengan menghadirkan hati kita pada makna-makna dia, insya-Allah siapa baca, wajib bagi dia syafaat Nabi, dapat dia syafaat Nabi yaumul qiyamah. Mudah tak jadi umat Muhammad SAW? Mudah. Jadi antum tak rindu ke nak jumpa lelaki yang memudahkan banyak ni, yang jadi asbab Allah memudahkan kita banyak? Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka disebutkan minta doa tu, siapa yang baca, wajib bagi dia syafaat Nabi, dapat dia syafaat Rasulullah yaumul qiyamah. Nabi detailkan lagi hari kiamat. Maknanya kat hari kiamat tu lah kita risau. Kemudian ada banyak riwayat dalam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa ni riwayat lain ada tambahan, siapa yang dengar azan kemudiannya dia baca asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulah wa bil Islami dina. Baca. Lepas tu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Pada waktu yang lain kalau maghrib, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik wa 'inda wa idbari naharik wa huduri salatika wa du'atik wa aswati du'atik. Ini kalau baca tambahan dia, kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
kemudian kita sebut raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah, maka diampunkan kata Allah dosa-dosa. Insyaallah tabarakallah. Ini riwayat Imam Muslim. Mana? Kemudiannya ada lagi dalam riwayat Ana Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idza sami'tum an-nida' faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Ini riwayat Imam Muslim juga. Nabi SAW kata apa? Kalau kamu dengar azan, maka jawablah masa yang jumhur mengatakan jawab la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi kata summa sallu alayya. Dah habis kau jawab macam Bilal tengah azan tadi, sambil dia azan tu kita jawab, habis je dia azan. Pertama sekali kau buat apa dia? Sallu alayya. Summa sallu alayya. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Summa sallu alayya. Maka berselawatlah ke atas. Selawat dua atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Nabi kata apa? Fa innahu man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku satu selawat, sallallahu alaihi biha ash, Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat. Ini dalam riwayat ni panjang. Kadang kita dengar ini aja kan? Kita dengar ini aja kan? Tapi kalau kita dengar yang panjang, kalau riwayat yang ini ketika itu azan. Summa sallallahu lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah. Nabi kata mintalah pada Allah untukku wasilah. Kemudiannya apa? Fa innaha manzilatun fil jannah. Dia bila kita sebut, ulama kata ati Muhammadanil wasilata wal fadilah ni. Wasilah dengan fadilah ni, para ulama mengatakan dikaitkan kepada kedudukan yang terbaik, yang terpuji, yang waba'ahu maqam mahmud. Kedudukan yang terpuji itu dikaitkan dengan wasilah dan fadilah. Perantaraan dan kemudiannya kelebihan. Maknanya Nabi. Tapi para ulama mengatakan wasilah itu kalau pada kedudukan untuk Nabi. Dan itu Nabi kata, mintalah kepada Allah wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah. Jannah la tambari illa, dan tidak diberikan kepada sesiapa pun kecuali dan aku berharap akulah orang tu. Memang dia dah. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sa'ala li al-wasilah. Nabi kata siapa yang mintakan bagi aku kedudukan ini, apa ni Nabi kata halat lahu syafa'ah. Halat lahu syafa'ah. Riwayat Imam Muslim. Maknanya apa ni? Dapat pada dia. Halal maknanya rezeki dia lah, syafaat. Wajib bagi dia syafaat. Confirm bagi dia syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bila dengar azan lepas ni, buat apa? Bila sampai aja azan, la ilaha illallah. Tak payah terus Allahumma rabb hadhihi da'wati. Kalau nak itu pun tak apa. Tapi kita dah mengaji, dalam al-tasawuf kita nak tambah amal kita, maka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban
wa bin Muhammadin Rasulah. Ni kalau ikut lafaz hadis. Tapi tak apalah wa bi Muhammadin Nabiyya ke apa ke tak masalah. Ni kalau lafaz hadis wa bi Muhammadin Rasulah wa bil Islami dina. Kemudiannya apa dia? Kalau maghrib tambahkan Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lail wa idbari naharik wa huduri salatik wa aswati du'atik. Kemudiannya baru baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Selesai. Jangan baca tu betul-betul, ambil masa betul-betul baca. Kadang-kadang kita kelang kabut. Kadang-kadang tengah tengok TV azan, bunyi azan, tutup kejap. Azan habis je. Allah marabah dia. Lepas tu dia pun tak ingat dia baca. Nampak tak? Ada dengar betul-betul. Jangan tengok, jangan ni dah. Ini bukan apa, kadang-kadang pengalaman Buya lah masa bila remaja dulu. Kadang-kadang kanak-kanak ni, budak-budak pelajar-pelajar sampai sekarang ni pun dengan tengok cerita Korea ni kan bersiri-siri semua tu. Dengan cerita kartun pun bersiri-siri. Jadi time tu pula lah kartun ni hebat. Time tu pula lah climax cerita dia. Jadi kan benda sekarang ni semua boleh pause. Betul ke Buya sebut ni? Boleh apa? Boleh? Pause. Pause ke pause? Pause. Pause. Pause pula. Pause kan pause. 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 Habis monopause tu maknanya bahasa Inggeris maknanya terpause lah tu. Dia tergendala lah tu. Subhanallah. Habis postmortem lain pula. Ejaan lain ikut. Jadi baik. Tu baca doa tu. Boleh ni kalau boleh masing-masing semua insya-Allah jadi ahli tasawuf. Kita ambil yang banyak sikit. Baca doa. Lancarkanlah dulu. Mula-mula memang kalau siapa yang rajin ni buat kat kertas. Boleh gabungkan semua ni macam Buya baca tadi. Lepas tu tulis tampalkan. Nanti bila ni baca. Usahalah sikit. Itu pun bukan susah sangat. Alah. Kerana itu pun malah kita nak buat. Betul tidak? Padahal semangat lepas pengajian nak buat. Lepas tu okey setakat ni video Suara okey Okey Buya. Dia angkat tangan Ustaz. Dia has raised apa ni? A hand. Tertekan lah tu. Baik. Kemudian banyak hadis lain. Nabi SAW ada hadis yang lain. Sebagaimana kita tahu pula doa ni antara azan salah satu hadis mukhtar. Qala Rasulullah SAW ad-du'a bainal adhan wal iqamah mustajab. Doa di antara azan dengan qamat ni mustajab tau. Jadi kenapa antum tak mau ambil untuk kita masa tu doa? Kenapa orang leka kadang kita ni macam-macam kita komplain, susah lah, itulah, sakit lah, macam-macam kita. Tapi doa-doa waktu mustajab yang Allah tu bagi, kita tak doa pasal tu. Buya pun tak faham. Apa yang kau nak sebenarnya? Apa yang kita nak sebenarnya? Semua Allah dah sediakan. Doa lah. Kan? Lepas azan tu, lepas baca Allah Marabbah tu, dengan gabungan yang tadi tu, lepas tu minta doa sementara tunggu qamat. Buat semayang jemaah kat Ubah macam kat surau. Sekarang ni tak boleh nak pergi surau, tak boleh pergi masjid. Buat kat rumah. Dah azan tu, seorang suruh azan. Tapi kalau dah jelas azan kat surau, tak payahlah azan. Lepas tu tunggu. Antara tu berdoa lah pada Allah. Minta doa macam-macam. Oi. Minta. Buya kalau minta macam-macam punya minta. Tengah-tengah Allah nak mustajab. Janganlah kita dibaca dosa. Entah dengar, entah makbul, entah tidak. Jadi mintalah dah ada waktu. Masa hujan turun. Doa lah. Ini sibuk. Alamak, hujan lagi baru si dia baca. Baru masuk kereta. La ilaha illallah. Yang kau ke situ buat apa? Kan tengah hujan tu, tengah rahmat tu malah mustajab. Kenapa yang itu tak timbul dulu kat kepala?
Peliknya kotornya hati kita ni. Benda tu tak timbul kepala. Yang timbul, kita kotor. Yang timbul, basah. Rumput basah ke apa ke. Ataupun bocor ke apa. Ni, timbulkan dulu doa. Doa dulu masuk. Ya Allah, tengah ujian ni rahmat kau turun. Ya Allah. Bahasa Melayu je. Ya Allah. Ampun dosaku. Ya Allah. Tetapkan imanku. Ya Allah. Kukuh keyakinanku padamu. Ya Allah. Penuhkan hati aku makrifat kepadamu. Ya Allah. Kasih kepadamu. Kasih pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Ya Allah. Minta. Ya Allah. Aku tengah susah. Berdoa. Itu isteri dia. Jangan macam tu. Minta dia elok. Beradab sikit minta. Allah nak bagi bina suka hati lah. Allah nak bagi. Dia mati tak makbul pun tak apa. InsyaAllah dekat akhirat semua Allah bagi. Jangan sabuk yang tu. Kerja, buat kerja kita. Bentar. Makhluk. Dengan Allah tak payah demand. Dengan makhluk ni kalau nak suruh buat, boleh lah. Sebab bila dia tak buat, maknanya iman dia pemalas. Malas. Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Sanggup kita kata sombongnya. Sanggup kita nak cakap macam tu. Tak layan kita. Itu makhluk. Baik. Maka setelah itu maka sunat sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian maka engkau sembahyang fardu maghrib kemudian daripada menjawab iqamah. Ni yang qabliyah maghrib ni untuk ulama ahli tasawuf. Dia bukan sunat muakkadah dan dia tidak termasuk dalam rawatib. Qabliyah maghrib. Kalau yang ittifaq ahli tasawuf dengan fiqh sama pandangan iaitu ba'diyah maghrib. Kalau qabliyah ni memang tak ada, bukan rawatib. Tapi tak apa kalau nak buat. Tidak ada masalah. Kadang orang tanya, kadang orang terlalu obses sangat. Jadi kadang maghrib dia dah lewat, dah pukul 8. Sibuk nak buat qabliyah lagi. Tak payah. Kalau Buya orang tanya Buya, ni nak buat qabliyah tak. Saya istiqamah tak pernah dia. Tak payah. Ni dah lewat. Dia bukan rawatib. Ada ketika Nabi buat, ada ketika Nabi tak buat. Kalau berdasarkan kitab takrirat sajadah, ada Nabi buat, ada ketika Nabi tak buat. Sebab apa? Maghrib tu pendek masa. Jadi tumpukan kepada semayang. Tapi kalau dah elok-elok bunyi azan, semayanglah qabliyah sekejap. Walaupun bukan rawatib. Baik. Qabliyah 2 rakaat, patut semayang. Semayang tu 2 rakaat sebelum berkata-kata. Jadi kadang dia sebelum ni kadang di masjid kadang tengok apa habis salam dah ada borak-borak belakang. Dan 2 rakaat ini dinamai sunat muakkad, muwafaqat antara ulama sufi dan fuqaha. Itu yang Buya cakap tadi. Yang ni ittifaq. Ulama tasawuf dan ulama fuqaha sama. Iaitu selepas maghrib buat 2 rakaat. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Yang ni siapa nak baca? Maksudnya kita bacalah. Ini yang sure dia paling kurang qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Hadirkan makna dia. Kalau tak pun paling Fatihah. Itu yang wajib untuk mensahkan sembahyang itu, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Wallahu taala alam.
Kerana itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Buya baca je hadis ni. Man salla, sebab dia berkait dengan apa yang Buya sebut ni. Kita akhirkan dengan hadis ini. Man salla ba'dal maghrib raka'atain, siapa yang semayang selepas maghrib 2 rakaat, qabla ayyan ma'a ahadin, sebelum dia bercakap dengan sesiapa, yaqra'u fil ula bilhamdillah wa qul ya ayyuhal kafirun, baca yang pertama dengan Fatihah, semua saya keluar kan. Maknanya dosa tu keluar bersih macam tu. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif lah, tapi boleh untuk fadail amal. Apa ni? Minta maaf. Al-hayyatu min salkhiha. Apa ni? Buya cakap daripada lubang tadi. Dah bukan daripada lubang, dia daripada min salkhiha ni, maknanya dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kan, nampak bersih je dia keluar tu, bersih je. Kulit dia tu putih tinggal. Sebagaimana artinya barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian daripada bulu daripada dia bertutur, serta seseorang pada hal ia membaca di dalam rakaat yang pertama itu alhamdulillah tengok ngajar dia tadi. Baik, apa tadi? Mana tadi? Soalan dia daripada segala dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelemburannya itu. Ya. Inkashafat an jildiha, iaitu terpisah dia daripada kulit dia. Okey, yang itu yang paling yang paling jelas salkhiha, sebab ada yang kata kharajat min juhriha, iaitu keluar daripada tempat dia duduk sarang dia. Wallahu taala alam. Cuma yang paling tepat dekat sini adalah salkhun, yang membawa maksud inkashafat min jildiha, iaitu terpisah dia, terhindar
Jadi alhamdulillah kalau termasuk Buya sekeluarga maka semua sekali Buya pun masuk juga. Jadi terima kasih kepada antum semua. Ustaz Musa juga mengucapkan terima kasih. InsyaAllah nanti dia akan hantar gambar-gambar setiap satu sembelih tu dengan nama-nama yang kita susun tu. Jadi rujuklah dekat situ. InsyaAllah ada nama-nama antum dan Buya menerima sebelum Buya nak wakilkan pada Ustaz Musa, Buya pun menerima sebagaimana dalam orang lah, dalam niat antum lah, menerima wakil antum untuk melakukan korban dan akikah di Kemboja. Buya nanti akan lepaskan wakil pula kepada Ustaz Musa dan dan ahli jawatan kuasa dia ataupun sahabat-sahabat dia untuk menyembelihkan bagi pihak antum. Okey, niatkan dalam hati antum wakilkan, ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan sekarang ni pun dekat sini Buya ingat nak buat juga kat sini. Tapi lain kali sebab tak boleh sendiri. Buya kalau kat sini Buya nak sembelih sendiri. Buya tak suka orang lain sembelih. Kalau sebab Buya ada kat sini. Jadi sama juga. Lepas tu yang boleh sembelih pun orang yang ada lesen veterina apa benda tak. Macam itulah tu. Lepas tu kat tempat dia kumpul pun tak boleh ramai. Jadi tak apalah. Buya pun wakil juga kepada Ustaz Musa buat dekat sana insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berdoa dan bersyukur bagi siapa yang dapat buat bersyukur, dan bagi yang mewar-warkan dia juga mendapat sahamnya, bersyukurlah juga. Dan bagi tidak kemampuan maka berdoakanlah yang terbaik kepada sahabat-sahabat kita di sana dan sahabat-sahabat kita di sini insya-Allah. Jadi wallahu taala alam. Ya, secukup setakat itu saja. Dan apa yang lebihnya memang ada lebih daripada memang dah masuk di dalam jumlah itu ada bantuan untuk madrasah dan sebagainya, dan upah tak banyak pun sebenarnya. Disebabkan sekarang ni dolar pun dia naik-naik MIDI dolar dia naik MIDI Naik apa semua. Buya serah duit tu MIDI yang hantar ke Ustaz Musa. Jadi alhamdulillah dah hantar dah. Ada sikit lagi tak hantar lagi baki daripada duit-duit korban. Dan yang yang lebihnya tu terima kasih dapat bantu madrasah sikit. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Biasa cukup takat tu saja, dan kita minta Allah memudahkan kita di masa akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya buka soalan lain sebab Ustaz Musa nak telefon lah. Buya banyakkan tu. Kalau boleh buat praktik terus ni hari ni. Kang azan Kang baca doa azan. Lepas tu nak maghrib Kang baca doa. Ni baca sama-sama lah yang tu, yang pendek tu. Sama-sama baca juga. Buya pun ingat nak istiqomahkanlah baca tu. Walaupun dah bertambah dah ni. Apalah, Buya suka. Boleh? Boleh tunggu? Boleh. Boleh Buya, insyaAllah. Tafadhal. Kalau bosan, Boleh. tutup dah telinga tu. Nah. InsyaAllah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa yang ada baca sekali sama-sama Rabbi faj'al mujtama'ana faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami ghayatu husnul khitami
وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وقبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا إسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد bila sampai tak apa ni kita bertawassul dengan Nabi tadi tu, iaitu apa dia kat mana?
tu bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Apa maksud dia? Semua. Kita sebutkan nama Nabi kat situ sebab apa? Sebab Nabi itu sangat dikasihi oleh Allah dan Nabi itu adalah insan yang paling mulia. Maka dengan doa dia kita letakkan iringkan nama Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah itu dengan sifat rahmahnya, dengan kita sebut Nabi SAW, Allah memakbulkan hajat kita insyaAllah. Amin. Allah Subhanahu wa taala diperluaskan kuburnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'al اللهم وسع قبره اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدل دارا خير من داره، زوجا خير من زوجه، اهلا خير من اهله. اللهم يسر له ولا تعسر عليه، اللهم يسر له ولا تعسر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey, cukup ya, insyaallah. Kita jumpa nanti masa akan datang insya-Allah ya. Mudah-mudahan untuk semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua yang ada kat sini ni tu Waidah